Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini adalah video untuk tunjuk example 4 macam mana kita nak buat dia punya jalan kerja. Okay, so seperti biasa bila awak dapat soalan, okay, first kena baca and extract the important information. Okay, so soalan dia kata a half wave control rectifier connected to a 220 volt 50 Hz is supplying a resistive load of 50 ohm. If the firing angle alpha is 30 degree, determine all the parameter. Okay, so sebelum awak menjawab soalan ni, okay, biasakan diri awak untuk highlight the information given lah. Okay, pertama sekali dia adalah half wave. Okay, and then dia adalah control rectifier. Okay, connected to 220 volt. Okay, and then kita tengok kat sini dia 220 volt, dia tak sebut pun ada transformer ratio dan sebagainya. Kalau ada transformer ratio, dan awak kena kira pula berapa input kepada rectifier tersebut. Jadi yang ni dia tak ada sebut transformer, so ambil directly lah 220 ni as awak punya VS. Okay, 50 Hz frekuensi supplying load of 50. Okay, dia sebut 50 saja, bermakna 50 ohm lah. Okay, dia tak ada sebut ada nilai induktor dan sebagainya. Kalau ada induktor, dia akan sebut dalam bentuk Henry. Okay, so if the firing angle, okay, firing angle, okay, ni alpha. Okay, macam saya beritahu sebelum ni, dia guna simbol alpha ke beta ke, kena rujuk pada soalan. Kadang-kadang dia membawa maksud yang berbeza. Okay, sebab alpha dekat battery charger dia merujuk kepada intersection line, titik persilangan. Tapi alpha untuk yang ni dia merujuk kepada firing angle. Okay, so selepas awak dah highlight dia punya information ni, okay, so awak kena, yang pertama sekali saya nak train awak supaya awak kena lukis ataupun sketch the circuit and also the waveform. Okay, so mula-mula awak kena lukis dia punya circuit dulu, and then lukis dia punya waveform. So untuk lukis waveform, first sekali awak kena buat dia punya paksi dulu. Okay, especially untuk VS, VDC dan juga IDC. And then label lah, label VS, VDC, IDC, and also the omega T untuk dia punya paksi X. So selepas awak dah buat dia punya paksi tadi, and then buat pembahagi untuk tandakan dekat mana pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. And then boleh sketch dia punya VS. Okay, untuk sketch VDC, okay, disebabkan VDC ni akan ikut bentuk VS ni, so sebelum awak buat dia punya garis yang betul-betul, mungkin awak boleh buat dia punya dotted line. Okay, so saya buat untuk positive half cycle saja sebab ini adalah half wave. So selepas awak dah buat dia punya outline, then awak boleh lukis dia punya ni lah. Okay, but sebelum awak lukis dia punya line yang betul, then awak kena agak-agak lah dia punya alpha tadi, okay, sama dengan 30 darjah. Okay, so kena logik lah 30 darjah means bawah daripada 90 degree. So saya ambil kat sini. Okay, tu sama jugalah dengan untuk IDC. Okay, kita buat dia punya outline dulu. And then baru lukis dia punya waveform. Okay, so tengok balik awak punya circuit sekarang ni. Sebabkan VDC awak ni digunakan load R sahaja, maknanya dia punya bentuk IDC akan ikut exactly bentuk VDC. Okay, so untuk mudahkan dia, awak boleh alignkan
alpha tadi. Dan baru buat dia punya garis. Okay. Dan barulah awak dapat complete 3 waveform yang dalam keadaan parallel. Okay, sebab awak dah tandakan line ni, so senang nak lukis. Okay. Biasanya student sebelum ni dia lukis satu, and then dia buat satu lagi bawah. So susah nak alignkan dia dan dia akan jadi lambat lah. So selepas awak dah lukis dia punya bentuk circuit and waveform, okay, tally balik dengan soalan. Okay, betul ke dengan maklumat yang awak highlight tadi, dengan apa yang awak lukis. Okay, and then dah betul faham, barulah boleh start menjawab. So parameter pertama yang diminta kat dalam soalan tu ialah maximum load current. Okay, so maximum load current is equal to maximum voltage over load. Okay, which is maximum load voltage awak tadi ialah 220 volt multiply by set 2 sebab dia nak, ni adalah Vpeak. Okay, bahagi dengan load awak iaitu 50, maka akan dapat 6.225 ampere. Okay, saya ingatkan sekali lagi, jawapan ataupun value yang awak guna dekat dalam pengiraan, jika ada perpuluhan, ambil sampai 4 tempat perpuluhan. Okay, parameter yang kedua dia minta ialah average load voltage ataupun VDC ataupun Vout average lah. So untuk VDC ataupun average output voltage is equal to 1 over 2 pi integration from alpha sampai pi, and dia punya line equation dia ialah Vm sin omega t di omega t. Okay, ni untuk positive half cycle. Negative half cycle ada ke tidak? Okay, so negative half cycle tak ada sebab dia punya waveform dia, kalau tengok tak ada output dekat negative half cycle tadi. Okay, okay, so sebelum awak mula menjawab soalan tadi ataupun mengira, first kali, okay, alpha diberi dalam degree. Okay, 30 degree dia bagi. So awak perlu convertkan kepada radian lah, which is kalau nak convertkan kepada radian sama dengan 30 degree bahagi dengan 180 degree multiply by pi. So awak akan dapat 0.5236 radian. Okay, ingat ni ambil 4 tempat perpuluhan. Okay, so integratekan sign, dapat negative cos, Vm buat keluar, and then boleh gantikan value pi dan alpha.
Okay, simplify the value. Okay, so untuk simplify the value, macam pi ni boleh masuk kereta dan akan dapat lah cos pi is equal to -1. Okay, tapi untuk cos alpha awak tak boleh simplify. Okay, so bila tak boleh simplify, tinggalkan dalam sebutan cos alpha. Okay, so akan dapat dia punya expression dia untuk average output voltage ialah Vm over 2 pi darab 1 plus cos alpha. So ini baru selesai derive, then awak kena gantikan value. Okay, gantikan value alpha ni dalam bentuk radian. Okay, make sure kalkulator awak dalam mode radian ni untuk masukkan kenderaan ni dalam kalkulator, dan awak akan dapat (92.4007 volt. Okay, so kalau awak tengok balik jawapan yang saya dapat ni dengan jawapan yang ada dekat dalam soalan awak tu, dia dapat 92.34. Okay, 92.39. Okay, tapi yang ni dapat 92.4, which is ada lari sikit dari belakang ni nampak. Sebabkan kalau awak kira mungkin dapat beza lah, tapi sebab tadi saya ambil cos, saya ambil answer yang saya kira alpha tadi, so dia akan dapat 92.4. Okay, so ini yang tunjukkan bahawa kalau awak ambil kurang daripada 4 tempat perpuluhan, especially untuk radian, maka jawapan awak akan lari sangat jauh. Okay, so kalau awak kira masuk nilai ni, awak takkan dapat jawapan yang ni, awak akan dapat jawapan yang lain sikit. Okay, ini sebab saya ambil cos answer terus. Okay, cos answer bagi alpha yang saya kira tadi, so dia akan dapat 92.4007 volt. Okay, jika dalam final exam ataupun dalam soalan test, kita akan bagi dia punya plus minus berapa lah, beza jawapan. That's why kalau jawapan awak lari jauh, we will consider that awak salah kira lah. Okay, the next parameter yang diminta kita kira ialah RMS load current, yang mana IRMS is equal to VRMS bahagi dengan load. So dalam kes ni awak kena kira VRMS dulu. So VRMS, okay, saya suka bawa keluarkan Diminutive square ke depan. Okay, gantikan Diminutive square root tu. Okay, gantikan sin squared omega t dengan dia punya identity.
And then gantikan nilai pi minus ganti nilai alpha. Okay, so selepas buat gantikan, okay, anything that ada gunakan value pi, especially untuk sin dan ke cos, boleh simplify lah. Minus minus jadi plus. So untuk VRMS sama dengan Vm squared over 4 pi darab pi minus alpha plus sin 2 alpha per 2. Okay, dan nak kena bawa balik square ni pergi ke sebelah kanan, dia akan jadi square root. Okay, so awak boleh gantikan nilai dia. So selepas awak gantikan value, okay, gantikan Vm squared kira berapa, gantikan nilai alpha. Okay, so 2 alpha which mean that 2 darab alpha. So awak akan dapat dia punya jawapan dia ialah 153.3043 volt. Thus untuk kira I RMS is equal to V RMS over load, and the value is 103.3043 bagi dengan 50 ohm. Okay, sebab load dia R saja. So awak akan dapat 3.0661 ampere. Okay, the next parameter is a power supplied to the load, ataupun kita panggil dia P load. So P load is equal to I RMS squared darab dengan R. Okay, so jawapan yang awak dapat tadi 3.0661 squared multiply by 50, then akan dapat 470.0442 watt. So the next parameter yang soalan minta ialah power factor. So power factor ialah ratio of real power over apparent power, which is dalam untuk rectifier is equal to PDC over P load over S in. Okay, yang mana dia sama dengan I RMS squared darab dengan R bahagi dengan V RMS, tapi V ni ambil V input darab dengan I RMS. Okay, so sama dengan, gantikan value.
Okay, dan kira so awak akan dapat dia punya power factor tu ialah 0.6968. Okay, so itu saja parameter yang diminta dekat soalan. So awak boleh tambah sendiri parameter dia. Okay, based on example 1. Okay, so terima kasih.